Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya nak adjust sikit meja ni. Okay. Anda bersama dengan saya. So, saya Safa Soeb. So, kita ke udara pada hari ini, hari Rabu, pukul 11 suku lebih kurang, 11 suku pagi, di mana InsyaAllah pada setiap Rabu. So, hari ini merupakan episod kita yang kedua. Kita nak berbicara tentang apa kes wabak pusaka. So seperti biasa, seperti minggu semalam, kita ada tetamu khas, rakan baik saya, Tuan Nur Firdaus Sulaiman. Beliau bukan seorang perunding dokumen pewarisan dan pewaris pusaka. So kepada anda yang live bersama dengan saya sekarang, actually saya nak tahulah sama ada suara saya jelas ataupun tidak. So kalau anda bersama dengan saya sekarang, kalau jelas, type dekat komen di bawah tu jelas So saya pun sedang buat live sekarang ni, kita nak tengok sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Sebentar tau saya nak dengar. Saya sekarang kalau jelas. Okey, so far alhamdulillah. So yang bersama dengan saya Cik Fadlina, Cik Rasidah. Okey, so saya ucapkan kepada anda yang melihat live ini, ketika ini yang menonton live bersama dengan saya, salam sejahtera daripada saya. So pada hari ini, pada pagi ini, satu topik yang memang saya katakan topik yang memang best. Isu tentang pewarisan wabak pusaka tajuk kita pada hari ini. So tetamu kita sebentar lagi kita akan roger dengan beliau, Tuan Firdaus, rakan sahabat saya. Kita sebenarnya kalau kita tengok zaman sekarang ni, ketika sekarang ini kita dilanda dengan pandemik COVID-19, betul tak? So kalau betul, kenapa kalau kita pun sedang, kalau anda tahu, kalau anda baca berita pada hari ini, Perdana Menteri kita akan disuntik dengan vaksin COVID-19 ni pada hari ini kalau tak silap saya. Beliau dengan juga menteri, saya rasa bukan menteri lah, di kalangan menteri-menteri juga, termasuk yang bercakap tiap-tiap petang tu, Dr. Hisham kalau tak silap saya. So kepada anda yang live bersama dengan saya, tolong sharekan video ini. Pandemik COVID-19 ini dah lama berlarutan, bukanlah berlama, kiranya dah setahun lebih berlarutan. Tetapi bagaimana pula dengan pandemik ataupun wabak pusaka ni? Kalau nak tahu, kalau anda yang bersama dengan saya ni, wabak pusaka ni sebenarnya dah lama barutan, lebih daripada 80 tahun, lebih daripada 100 tahun, di mana kita sebenarnya di harta umat Islam ni berkumpul sebanyak 80 bilion lebih sebab apa? Tak ada waris yang nak handle tentang pewarisan ini, tentang harta-harta umat orang Islam. So kepada anda yang bersama dengan saya minta kepada anda tolong sharekan video ini, sebab ini merupakan, saya boleh katakan, ilmu pengetahuan yang kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu tahu ilmu ini. Sebab kalau anda sendiri pun rasa kalau kita nak berceritakan tentang pewarisan ni, mungkin bila kita dah tua nantilah. Tetapi pada hari ini anda perlu tahu ilmu pewarisan ni supaya kita sama-sama boleh mengetahui tentang pewarisan, tentang bagaimana nak sediakan documentation dan lain-lain. So kita nak tengok video ni kita nak tengok video, mungkin anda dah selalu tengok, kita nak tengok lagi video ini. So ni so saya buat. Okay, ini video dia, kita tengok sama-sama. Kita tengok sama ada bunyi tak? Okey. Kita tengok sama-sama guys. Jom kita saksikan. Abdul Wahid. Ayah. Mayat ayahanda telah selamat dikebumikan. Wahai adindaku Abdul Wahid dan Abdul Wahab, Kakanda memanggil kamu kemari ialah untuk membahagikan segala harta-harta. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank
terpulang kepada Adinda Abdul Wahid. Berapa banyak wang ayahanda tu? Oh, banyak. 4.500.000 pound sterling. 4 juta? Wow, Adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estet-estet, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa, dan juga stable lumba kuda terpulang kepada Kekanda. Berapa jumlahnya itu? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil, Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat Adinda Abdul Wahid akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini kepada Adinda. Oh, rumah yang macam museum ini ya? Keputusan Kanda memang adil, memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang, dan Adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ini tidak adil. Kalau nak diturutkan, Adinda 1 sen pun tak boleh dapat. Sebab Adinda lah yang menyebabkan kematian ayahanda. Ya, Adinda kan tahu yang ayahanda tidak mau pergi ke hospital. Mengapa Adinda sebutkan patah hospital? oh, sebut pasal hospital saja, harta semua kena potong ya? Dinda tak sangka yang Kanda berdua mempunyai hati yang sungguh busuk. Baiklah, Kanda boleh ambil semua harta Ayahanda. Adinda tidak mau 1 sen pun. Tapi ingat, mulai hari ini kita bertiga putus saudara. Okey, itu dia saya dah tunjukkan kepada anda kisah antara Abdul Wahid dengan Abdul Wahab ni bergaduh disebabkan oleh bapaknya sendiri tak mewariskan harta dalam bentuk dokumentation. Okey, tanpa berlengahkan masa, saya menjemput Tuan Firdaus ke udara. Okey, so far kita jemput dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Firdaus, apa khabar? So far dengar suara saya? Assalamualaikum Tuan Sapa, dengar. Okey. So kita dapat tahu hari ini tajuk kita ialah berkenaan dengan wabak. Wabak apa tadi? Wabak pusaka Wabak pusaka. Yes, wabak pusaka. Dan kenapa dipanggil wabak pusaka, Tuan Firdaus? Maybe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay. Harap semua hari ini sihat-sihat belaka lah. So, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Safa kerana ini adalah hari yang kedua Episod yang kedua. Kita punya episod yang kedua. Bukan hari kedua, episod yang kedua. Episod yang kedua. Kita berbicara tentang masalah pusaka ni. Yes. Baik, topik hari ini sebenarnya topik yang menarik sebenarnya. Okay? So topik hari ini adalah topik yang kalau hari ini kita jumpa orang, sebenarnya semua akan berbicara tentang semua akan ada masalah pusaka. Okay, kalau kita jumpa, kalau kita start bercerita tentang pusaka ni, ada masalah pusaka nenek yang belum urus, atuk yang belum urus, even sampai dah ke cucu pun masih lagi belum diuruskan harta-harta yang ada. So kenapa hari ni kita berbicara tentang wabak pusaka ni? Okay, wabak pusaka. Okay, kalau kita cerita pasal wabak, dia akan terkesan kepada ramai orang. Macam wabak COVID hari inilah ya. Okey, disebabkan wabak COVID ni, okey, banyak pekerjaan yang hilang kerja, okey, yang pendapatan jadi kurang. Macam-macam lah efek pada ekonomi dan gaya hidup masing-masing. Jadi, kenapa saya cakap wabak? Hari ini harta umat Islam. Okey, harta umat Islam ni kalau kita tengok dah 80 bilion harta umat Islam ni sejak merdeka lagi. Masih lagi nama orang mati. Okay, dan lebih kurang ada 1 juta geran yang masih belum diuruskan. Rantan
Dan ada lebih kurang 1 juta kes yang masih belum selesai lagi sebenarnya. Disebabkan masalah pusaka. Ini mungkin disebabkan mungkin waris tak tahu nak urus, ataupun waris tak ambil tahu. Ada waris yang tak ada, waris yang tak sepakat. Waris yang tak sepakat untuk masuk bicara pun ada. Tak ada muafakat. Bermakna lepas tu ada pula waris yang buat-buat tak tahu, disebabkan takut apa yang dia ada sekarang akan terjejas. Disebabkan kalau dia buat pengisytiharan harta-harta yang ada. So ini antara masalah-masalah yang saya gelarkan wabak hari ini. Kalau kita tak bendung masalah yang wabak ni, 80 bilion tadi tu akan bertambah lagi. Dan kemungkinan boleh sampai 100 bilion. 100 bilion ya tuan-tuan. Kalau kita tengok banyak hari ini kes-kes yang tak selesai pun. Yang waris tak dapat muafakat, waris hilang. Kita tengok waris-waris dah berlapis, daripada anak, cucu, cicit sampai ke piut dah sampai 4 ke 5 lapis. Daripada 1 orang jadi 4 orang, 4 orang jadi 14 orang, 14 jadi 28. Tuan Safar rasa macam mana kita nak uruskan harta macam ni? Yang seorang duduk kat Kedah, bila tanya balik tak tahu, tak kenal waris ni. Yang kita tengok balik yang ada pula kes yang contoh macam seorang ayah ni berpoligami. Bermaksud anak yang isteri pertama pun adalah waris faraid dia. Anak isteri kedua pun adalah waris faraid dia. Macam mana nak urus tu? Sedangkan anak kepada isteri pertama tadi tak kenal pun siapa anak isteri kedua ni. Macam mana kita nak muafakat? Macam mana kita nak masukkan perbicaraan tu? Macam mana kita nak cari waris-waris? Sebab apa? Istilahan ayah ni tadi tidak membuat sebarang dokumen pewarisan yang betul, yang untuk manage. Hari ni kalau kita semua orang mencari harta. Semua masih berlumba-lumba untuk mencari harta. Beli rumah, beli tanah, beli emas. Sekarang trend emas sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang ni kedai-kedai emas, kalau kita tengok kedai emas daripada Zohor sampai ke Asar sampai ke Maghrib. Sampai memang tak kurang-kurang kedai emas. Kita lalu emas tengah jatuh sekarang. 200 sampai beratus orang nak beli emas ni. Tapi kita kena faham segala harta adalah kepunyaan kita, milik kita. Kalau kita meninggal, dia akan jadi pusaka. Jadi pusaka ni perlu diurus, dan bila kita nak urus dia ada kos dia. Itulah sedikit sebanyak kita punya intro hari ni, Tuan Safar. Actually senang je bagi je Tuan Firdaus bercakap sebenarnya. Yelah, kita dah disebutkan atas nama point tadi, dia dah jadi wabak. 80 harta bilion umat Islam ni tak diurus dengan baik, dokumentasi tak ada. Jadi macam mana kita boleh tengok, kita tahu benda ni memang sangat serius lah. Macam mana kita boleh atasi masalah ni? Macam kita kata tadi, wabak pusaka. So apakah dia punya antivirus dia, vaksin dia kepada wabak ni? Silakan Tuan. Terima kasih. Sebenarnya Tuan Safar, harta kita ni kalau kita nak bahagikan mengikut faraid untuk harta duit ni mudah je Tuan Safar. Tapi isu yang paling besar hari ni adalah harta tanah, harta rumah. Ini part ni yang bermasalah sebenarnya. Sebab ini yang jadi pertikaian. Dia jadi pertikaian macam mana nak bahagikan. Siapa yang nak kena duduk rumah tu, siapa yang nak kena keluar. Kalau nak kena keluar, nak tebus hak tu macam mana? Ada ke duit nak tebus hak? Saya bagi satu kes. Saya baru dapat kes ni seminggu lepas lah. So kes ni daripada rentetan daripada klien saya sendiri. Sebenarnya satu kes ni dia berlaku di kawasan Petaling Jaya. Ini real case. Masa hidup memang suami isteri ni seorang yang pada saya yang kaya lah. Golongan Melayu kaya di Petaling Jaya. So bila masa hidup lah, maksudnya lifestyle isteri pun tak bekerja, masing-masing hidup mewah. Suami pun memang berniaga apa semua. Tapi bila meninggalnya suami, nak dijadikan cerita, ayah kepada si mati ni, ayah kepada arwah ni, dia tak bagi declare apa-apa ataupun ambil surat mati
daripada JP. Bermakna dia dah meninggal dah 2 tahun. So selama 2 tahun tu telah tak ada buat apa-apa. Habis ke bumi, tak ada pun potong IC, pergi JPN, ambil surat mati. Isunya kenapa Tuan Safar? Isu dia? Isunya sebab kebanyakannya harta milik si mati ni adalah menggunakan duit ayah dia. Okey. So dia takut kalau kata kita potong IC tu besok dapat surat mati, lepas tu akaun semua kena block, lepas tu nanti rumah akan jadi bermasalah apa semua tu kan, sebab ada dah waris-waris lain, actually macam isteri dia, anak-anak kepada isteri dia, okey. Kadang-kadang kita boleh tengok balik bendanya sebenarnya inilah yang berlaku hari ni sebenarnya. Kita tak sebenarnya bab pusaka ni, kalau kata kita relate balik, kalau dia pemberian secara ikut faraid, okey, matinya seorang ayah pergi kepada anak-anak. Sebenarnya harta tu bukan harta anak. Kalau ikutkan tak ada usaha apa-apa pun anak tadi tu. Sebabnya harta ni dikumpul oleh bapa tu sendiri. Dia yang bersusah payah mungkin dengan ibu ni. Tapi bila meninggal je, dia jadi perebu. Dia mula jadikan benda ni satu profit. Rumah tu contoh kakak yang sulung tengah duduk, masing-masing 7 beradik lagi sepakat nak jual rumah tu. Sebab apa? Value dia 4 juta katanya. Sanggup adik-beradik yang lain ni, dia bagi kata putus macam ni. Kalau kakak nak ambil, kakak beli dengan harga 4 juta. Kalau tak, kakak keluar, kami nak jual rumah ni, kakak ambil bahagian kakak. Bayangkan harta tadi tu ayah yang cari. Tak pasal-pasal anak-anak dapat. Okey, sebabkan pewarisan. Turun ke anak-anak. Tapi sifat tamak tadi tu berlaku, dia jadi macam ni isu ni sekarang. Mana mungkin kakak tadi yang tak bekerja boleh beli harta dengan harta 4 juta sedangkan dah berumur 60 tahun. Tuan-tuan bayangkan ini pun ada satu kes lain yang adik-beradik tadi datang jumpa saya. Adik-beradik yang nak menjual tadi tu. Bukan kakak yang duduk tak, adik-beradik yang dia minta advice saya. Okey. Saya kata kalau hari ni tuan-tuan dah ada rumah, dah ada kekayaan sendiri. Dah ada apa harta yang ada, anak dah berjaya, duit ada. Salah ke kalau hari Okey, Tuan Firdaus. Nampaknya Tuan Firdaus cakap seseorang tadi Aduh. Tak apa. Okey, tadi saya dengar kita stop dekat, kita dah ke udara balik sebab kita dah dapat internet connection. Actually office kita ni memang ada masalah internet connection. Tadi stop dekat berebut harta tadi. Okey, teruskan. Saya tadi Tuan Safar bila dah kena lost connection ni, saya pun dah lost juga ni. Tak apa. Okey, tadi dia ceritanya tadi dia berebut tadi 4 juta, dia umur 60 tadi 60 tahun tadi nak beli kan. Jadi tuan advice kepada orang ni tadilah. Okey, kita stop kat situ tadi. Silakan. Jadi saya bercakap dengan klien saya ni, saya cakap dengan dia, tak apalah, kita jual lah dengan advice saya lah, kita jual lah dengan harga yang reasonable. Kalau kata kakak ni mampu beli dengan 200,000 ni, so belilah dengan 200,000. Okey, dan duit 200,000 tu dibagilah mengikut faraid kepada adik-adik yang lain. Okey, tapi sebab sifat tamak ni, saya nak bagi tahu highlight sifat tamak ni, jadikan harta yang diwarisi ni menyebabkan dia jadi perbuatan yang sampai tadi tu kita putus saudara tadi tu. Yang kata cerita Piramli tu sampai putus saudara. Kalau kita ikutkan hari ni, contohlah kalau kata si ayah ataupun atau arwah ni ada tinggalkan pesanan katakan dalam bentuk penulisan wasiat ke apa, ataupun dalam bentuk yang lisan, kalau lisan pun tak boleh, dalam bentuk penulisan. Ada tarikh, ada saksi, dan bertulis. Sebenarnya kalau nak mudah urusan, kita ikut je macam mana pembahagian dia sebenarnya. Kan? Follow je. Tapi masalah ini banyak yang berlaku tak setuju. Tak setuju. Mungkin dia rasa kenapa ayah dia nak bagi lebih kat adik ni, sedangkan saya pun anak dia juga. Kan? So dia jadi masalah dan dia kata okeylah kalau macam ni kita ikut faraid. Dia last sekali pergi faraid lah. Tapi bila ikut faraid pula jadi isu juga. Sebab apa? Pemilikan tu daripada contoh ada 7 adik-beradik, tiba-tiba tengah-tengah urus satu adik-beradik meninggal pula. Allah. Dan adik-beradik tu ada 5 orang anak. Dah jadi. Jadi 6 campur 5 dah jadi 11 dia punya waris sekarang.
Kan dia tak makin lama makin pening tu. Okey. So, sebenarnya apa yang saya cadangkan, okey, jadi bila kita hidup ni, kita dah cari harta, kita dah kumpul kekayaan kita. Patutnya kita buat satu persediaan. Hari ni saya nak sentuh tentang apa vaksin dia. Apa vaksin? Bila dah ada wabak, okey, dah ada wabak dah tentu ada vaksin. Betul? Okey. Apa vaksin untuk masalah pusaka ni? Okey, pertama yang saya nak highlightkan. Pertama, kalau kita sebagai orang hidup, kita kena melantik wasi. Okey. Okey. Wasi ni adalah pentadbir ataupun AJK pusaka lah senang cerita. Kenapa kita lantik wasi? Sebab bila kita lantik wasi, wasi tu sendiri dah tahu dia akan bertindak, okey, jika berlaku kematian terhadap pemilik harta ni tadilah. Okey, bermakna bila dia meninggal dan wasi pun tahu tugas-tugas dia. Okey, wasi ni tahu apa tugas yang dia perlu buat. Jadi bila dah meninggal tu tak perlulah siapa nak jadi wasi ya? Isteri ke, bapa mentua ke? Dia jadi macam something wrong pula kat situ. Siapa yang nak ke depan? Siapa yang jadi wasi? Sebab apa? Masing-masing fikir, bahagian aku 1/8 je kata isteri, bagi ayah kata bahagian aku 1/6. Okey. Contoh ada kes malam yang saya dapat satu kes yang terbaru. Ayah ni tiba anak perempuan dia meninggal. Anak perempuan ni baru berkahwin, tak ada anak, baru kahwin setahun. Jadi ayah dia ni call saya. Ayah dia ni hubungi saya, dia tanya macam mana, apa yang perlu saya buat sekarang. Okey, saya kata sekarang ni apa harta anak ni? Dia kata ada KWSP, ada rumah, ada kereta. Saya kata KWSP letak penama siapa? Letak penama saya. Anak ni tadi, arwah anak ni tadi letak penama kepada nama ayah ni tadi. Okey, jadi bila meninggal, ayah ni terus pergi KWSP lah. Okey, ayah ni terus pergi KWSP, terus keluarkan duit. Okey, bila saya tanya banyak ke? Dia kata banyak tuan. Okey, bapak lah Jadi apa yang kena buat sekarang? Sebab dia kata menantu dia ni pun tak nak berbincang, menjauhkan diri. Maksudnya menantu dia ni, suami kepada arwah anak dia ni menjauhkan diri. Tak nak berbincang, tak nak bercakap apa. Okey, macam dah tak ada sepakat. So apa dalam hal ni, ibu arwah dia pun dah tak ada. Jadi hak faraid dia sekarang jatuh kepada separuh kepada ayah dan separuh kepada suami. Jadi ayah ni tanya macam mana saya nak urus. Saya kata pertama, tuan adalah penama. Jadi apa tugas penama? Pertama, selesaikan dulu hal pengkebumian. Okey, kalau ada selesai itu hari, berapa kos pengkebumian sekarang ni? Berapa kos dia tuan Sapah gagak? 700. 800. Lebih kurang kan? Kalau ikutkan ayat kematian pun dah boleh cover sebenarnya kalau ada masuk. Okey, tapi hari ni kena standby jugalah duit tu untuk pengurusan. Daripada nak bawa biar jenazah sampai semua itu duit tu. Okey, biar jenazah bawa ke kubur, lepas tu semua duit nak gali. Upah gali kubur lah. Okey. Ya. Jadi sekarang ni saya bagi tahu sekejap saya lupa dah apa saya cakap tadi. Apa tuan Sabah? Remind saya balik. Okey, kesnya ialah bapaknya tadi minta advice. Okey. Apa advice dia? Jadi okey, hak penama tadi kan. Minta maaf. Hak penama tadi tu. Tugas penama. So, okey, bila dah selesai hal ke bumi, okey, kedua selesaikan dulu hutang. Selesaikan dulu hutang. Arwah ni dulu. Bila saya tanya, tuan tahu ke anak ni berhutang dengan siapa? Saya tahu sebab dia duduk dengan saya. Lagi mudah. Sebab apa? Dia tahu dengan siapa arwah berhutang. Jadi duit dah ada kat tangan dia. Okay, selesaikan dulu. Selesaikan dulu hutang mati ni, tapi make sure hutang yang dibayar tu perlulah ada satu dokumen yang bertulis. Okey, ada hitam putihnya, ada penerimaan, ada pemberian, okey, ada saksi. Jadi besok bila berbincang dengan anak menantu ni, besok tak adalah orang cakap dakwa-dakwi yang salah guna duit ni. Betul. Okey, dah selesai hutang semua. Okey, kita tunggu pula. Kalau katakan suami tadi dia ada buat tuntutan harta sepencarian. Okey, kalau ada buat tuntutan harta sepencarian, okey, kena selesaikan dulu. Tapi tuntutan harta sepencarian ni nak masuk pun dia kena buat permohonan dekat Mahkamah Syariah. Dia bukan boleh buat macam tu je. Okey, dan perlu dibuktikan. Maksudnya harta ni dicari semasa tempoh perkahwinan. Okey, dan terpulang kepada hakim Mahkamah Syariah sama ada nak bagi tahu berapa amount yang diberikan secara harta sepencarian ni. Okey, itu nombor 3. Nombor 4 adalah kalau arwah ni tadi ada buat wasiat. Ada buat satu dokumen wasiat. Wasiat apa? Wasiat 1/3 daripada harta tadi nak diberikan untuk sedekah. Ataupun nak bagi kepada bukan waris. Bukan waris ni siapa?
Contoh yang tak ada kena dengan dia lah. Anak buah ke, sepupu ke. Sebab waris faraid sekarang suami dan ayah saja. Okey? Kalau ada wasiat ni perlu diselesaikan dulu. Dan yang terakhir, barulah dibahagi mengikut faraid. Farid last sekali Last sekali faraid. Okay. Kalau faraid ni pun kalau kata nak dibahagi secara sama rata pun boleh. Nak lepas hak pun boleh dengan syarat dapat muafakat. Tapi kalau dah tak boleh sangat nak berbincang, ikutlah faraid. Okey, sebab faraid tu yang terbaik. Okey? Yang memang dah ada dalam hukum kita, okey? Memang kita kena follow faraid. Last sekali. Ada orang nak kata faraid ni sudah kejam. Kenapa ayah dapat banyak? Kan? Kenapa isteri dapat sikit? Kan? Ayah dapat 1/6. Isteri dapat 1/8. Sebenarnya itu adalah satu benda hukum yang dah ditetapkan dah. Kan? Ada kebaikan dia. Sebab apa? Datuk ni tadi bila ada duit, okey, sebagai seorang lelaki, dia boleh bantu cucu ni tadi, boleh bantu menantu ni tadi. Tapi biasanya tak jadi macam ni. Dia tak jadi macam ni. Macam saya cakap tadi lah. Betul. Bila saya tanya pakcik, banyak ke duit arwah ni? Banyak. Oh, pakcik tak nak lepaskan hak pakcik? Tak boleh, banyak. Dia kata banyak. Nampak? Jadi, ini jadi pertikaian lah kan. Sebenarnya simple lah kalau tadi dah selesai apa semua tu. Bagi sebab tu lah KWSP ni benda yang paling mudah. Sebab tu dia tak boleh dibuat secara hibah ke apa. Dia memang kalau kita letak penama ni ada terbaik. Letak penama ni senang untuk kita keluarkan duit. Okey, tapi kalau tak letak penama dia pun masih boleh keluarkan duit lagi 25,000 ke bawah. Masih boleh lagi kita bincangkan minggu lepas kan. Masih lagi duit tadi tu boleh digunakan untuk pengurusan harta. Okey. Baik, itu yang pertama. Okey, kita kena lantik wasi. Okey, bila letak wasi ni, dan kedua bila kita dah lantik wasi, kita boleh masuklah dengan siapa kita berhutang. Okey, dengan siapa yang hutang kita. Jadi kita boleh tinggalkan dekat situ, kita boleh masukkan dekat situ. Okey, yang itu yang pertama wasi. Okey, yang kedua kita kena lantik pakar. Okey, orang yang tak pandai jangan memandai-mandai. Orang sakit jumpa doktor, Tuan Safa. Betul. Okey, nak ambil ubat. Kalau orang ada masalah pusaka, dia cari siapa, Tuan Safa? Dia cari siapa? Ada yang memandai-mandai buat sendiri. Okey. Biasanya kalau ada meninggal tu, okey, semua akan jumpa lawyer lah biasanya, akan jumpa peguam. Kadang-kadang harta tu tak adalah banyak sangat pun. Okey. Maksudnya peguam ni ikut dia punya profesionalism, dia akan uruskan lah. Okey, ikutnya. Tapi sebenarnya kalau ikut hal kes pusaka kecil ni, kalau faham awal-awal dah buat lantik wasi apa semua, dah wasi tahu tugas dia, tak perlu pun. Boleh buat permohonan sendiri. Okey. Tapi kalau hari ni dah siap-siapkan, okey, lantik wasi, okey, lepas tu kita lantik pakar. Pakar ni macam kita lah, macam kami. Okey. Jadi bila meninggal, wasi ni tadi tak perlu memandai-mandai. Wasi ni hanya maklumkan kepada pakar ni tadi. Jadi apa yang pakar buat, dah tentu pakar akan kenakan ada fee dia, betul tak? Betul. Ada charges dia, professional fee dia. Jadi, okey. Poin yang nombor 3. Masih hidup ni, jangan lupa sediakan dana pantas. Apa dana pantas ni? Dana pantas ni adalah takaful. Kalau hari ni ejen takaful jumpa tuan-tuan, jangan lari. Okey? Kalau boleh ambil. Kalau boleh ambil takaful dengan dia ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dana ataupun duit dana pantas takaful ni boleh dicairkan seawal 14 hari bekerja. Paling maksimum pun 60 hari dia kena bayar. Kalau dia tak bayar dalam tempoh 60 hari, bank negara kena fine. Dia kena boleh fine 4%, okey, kepada pihak takaful tu. Kenapa saya cakap perlu ambil? Sebab apa? Ini adalah instrumen ataupun funding mechanism yang paling mudah nak dicairkan dan digunakan untuk pengurusan harta pusaka. Okey, ataupun duit tadi tu boleh digunakan untuk tebus hak. Macam isu tadi, mertua dan anak menantu. Jadi kalau apa-apa berlaku, mak bapak ni sebenarnya dia tak nak rumah tu. Sebab dia pun dah ada rumah. Tapi kadang-kadang benda ni yang terjadi, adik-beradik menghasut. Janganlah lepaskan macam tu je. Kurang-kurangnya bayarlah kalau nak lepaskan hak. Adik-beradik anak-anak ni menghasut bapak ni. Jadi bapak bercakap dengan mantu tadi, okey, bolehlah ayah keluar, tapi kalau boleh kau bayarlah. Kau bayarlah hak aku. Kalau si suami ni tadi hanya tinggalkan aset, tak tinggalkan duit, okey, takaful pun tak ambil,
Macam mana isteri ni tadi nak tebuskan hak tadi tu? Jadi hak bapa yang 1/6 tadi kat depan rumah, daripada pagar masuk sampai ke tengah-tengah ruang tamu. Hak isteri 1/8 kecil je kat belakang tu. Jadi macam mana isteri tadi nak duduk dalam rumah tu sedangkan ada hak orang lain? Betul. Tuan siapa nampak tak? Itu yang sampaikan bila ada perebutan macam ni, isteri ni tadi terpaksalah keluar daripada rumah tadi. Okey, sebab tak nak ada pertikaian, sebab takut termakan harta batil. Ada hak orang lain pula dalam tu. Sebab apa? Bapak ni tadi tak merelakan. Kalau kau nak bagian aku, kau keluar. Okey, ini isu yang berlaku hari ni bila ada orang cakap, saya punya anak bagus. Okey, saya punya bapa mentua bagus, saya punya menantu bagus. Tuan Safa, hal ni masa hidup Tuan Safa. Bila dah meninggal, dia nampak duit, dia tak jadi macam ni Tuan Safa. Okey, banyak benda yang bergaduh. Okey. Kalau kita uruskan perkara-perkara ni masa hidup, dia selesai. Tapi kalau kita buat selepas kematian, dia masalah. Kalau hari ni kita nak pergi, kita jual kereta lah, kita nak tukar nama, kita pergi JPJ. Okey, pergi Puspakom, dia kita tamprin, pembeli dan penerima, selesai. Cuba kalau dah mati nak buat tukar nama. Okey? Kan masalah, perlukan siapa surat kuasa, okey? Siapa yang nak menguruskan pula perintah pembahagiannya macam mana pula. Okey, nak surat kuasa lah. Jadi JPJ nak surat kuasa. Siapa nak tukar atas nama siapa ni sekarang ni? Takkanlah nak tukar nama kalau ada adik-beradik empat orang nak masuk dalam geran. Ke tak pelik tu? Kereta cumalah katakan Viva 1.0. Kan? Masuk kepada 4 orang. Macam mana tu Tuan Safa kan? So ini adalah dia punya step dia. Okay, pertama saya ulang balik, pertama lantik wasi. Okay. Kedua, lantik pakar. Ketiga, sediakan dana pantas. Okey, dana pantas tu adalah takaful. Okey. Keempat adalah kita buat dokumen. Kita buat dokumen secara bertulis. Okey, bertarikh dan bersaksi. Jangan orang cakap hanya buat satu pesanan lisan. Pesanan lisan ni okey, contohlah ni tengah-tengah makan dengan family, ayah dia cakap, okey nanti Abang Long, nanti tanah yang kat ujung tu nanti engkau ambil lah. Okey, rumah yang dekat Kuala Lumpur tu Angah ambil. Okey, rumah yang kita duduk ni Alang ambil. Lisan sebenarnya wasiat tu dah okey dah, tapi bila meninggal dia masalah. Dia bermasalah sebab tiba-tiba adik-adik cakap tak ada pun tadi. Alang cakap tak ada pun, ayah cakap macam tu. Padahal dia ada kat situ pun. Kan? Sebab apa? Dia tahu rumah Along ni tadi dah sampai value dia sampai 4 juta. Rumah yang dia duduk cuma 280,000 je value dia. Ketidakpuasan hati tu. Sebab dia cakap apa? Masa ayah sakit ni, saya yang jaga. Alang yang jaga, bukan Along yang jaga. Dah macam tu pula dah. Allah. Padahal kalau ikut pesanan tadi tu dah cantik dah, terima je. Kan? Terima je. Bila meninggal tu, bila kita maksudnya tak nak ikut faraid, jadi kita ikut muafakat. Jadi bila muafakatnya masuk bicara, hakim tanya macam mana nak bagikan ni. Okey, kita dah sepakat. Rumah yang ini bagi Abang Long, yang ni Angah, yang ni Alang. Selesai. Tapi bila masuk bicara, saya tak setuju. Okey, kalau tadi Along cakap ayah dia pernah pesan-pesan macam ni, saya tak setuju. Tak setuju tak ada apa-apa lah. Jadi tak boleh ikutlah wasiat tadi tu. Kan? Jadi apa yang akan jadi? Okey, kita masuk ikut faraid. Dah, ikut faraid pula dah. Jadi setiap harta tadi tu, peninggalan ayah ni tadi, setiap tu adalah 3 nama adik-beradik. Isu ni sekarang, siapa nak duduk? Siapa nak duduk rumah tu? Kalau dah nak bagi sewa pula, siapa yang nak uruskan pembahagian sewa tu besok? Nanti pula ada yang cakap, kan? Abang Long ni tipu duit deposit pun dia ambil. Kan? Jadi dah 3 bulan ni dia tak bagi duit sewa ni. Kan? Apa cerita ni kan? Okey, kita pandang pula tiba-tiba dalam masa yang sama Abang Long tadi meninggal. Ada anak 5 orang. Alamak. Apa macam? Jadi sekarang ni yang kenal penyewa tadi adalah anak kepada arwah yang Abang Long sulung ni. Jadi dia pula take over. Okey, ini dah berlaku benda yang bermasalah lah. Macam mana nak uruskan duit tadi tu nak bagi, okey dia pun tak bagi pada pakcik dia tadi. Dia tak bagi pada pakcik-pakcik dia. Jadi pakcik-pakcik ni pun dah bergaduh. Jadi muafakat tadi tu akan jadi tak harmoni lepas tu. Itu 4 vaksin dia, Tuan Safa. Saya tunjukkan 4 vaksin dia tadi. Okey, wasi,
Wasi. Kedua, lantik pakar. Lantik pakar. Lantik pakar Okey, ketiga adalah sediakan dana pantas, Dana ambil pantas. takaful. Okey, yang keempat adalah buat satu dokumen bertulis. Yes. Okey, dokumen bertulis, bertarikh dan bersaksi. Ada 4 benda ni. So bila kita uruskan masa kita hidup, 4 perkara ni kita dah buat. Okeylah, maksudnya waris kita tak akan bermasalah. Okey, ada orang hari ni tinggalkan harta. Okey, tinggalkan harta. Okay, kita ada solution hibah. Kita buat hibah lah katakan. Sebenarnya hibah yang bersyarat ni sebenarnya berlaku dekat takaful je. Okey, hibah bersyarat ni. Okey, pemilikan dia selepas kematian. Hibah bersyarat ni. Ada orang hari ni buat hibah mutlak. Okey, dia siap-siap bagilah Maksudnya bila dia hidup ni, ayah dia tadi dia terus bagi kepada anak ni tadi secara kasih sayang. Ada juga macam tu, itu pun hibah juga. Sampai masa tiba-tiba anak ni pula meninggal, dah ada hak isteri pada anak dia pula, dah pening kepala kat tu kan. Sebab tu hibah yang macam ni sekarang ni, kalau boleh, sebab hibah ni kena dilaksanakan ikut pemilikan lah. Dia kena ada pemilikan yang mutlak lah. Dia dah ada pemilikan yang penuh. Okey, harta yang dah habis bayar. Okey, yang mudah, maksudnya kita buat hibah yang betul. Hibah ni pemberian hadiah. Hadiah tu maksudnya kita kena wujud yang hadiah tu dah diberilah. Dah sah dah pun, dah bagi dah pun. Okey, contoh hari ni kita nak bagi hibah kepada anak. Nak bagi hibah rumah kepada anak. Isteri lah selalunya, ibu-ibu ni nak bagi hibah kepada anak. Anak pula bawah umur. Boleh bagi hibah, tapi make sure sediakan satu surat ikatan amanah ataupun lantiklah minor guardian untuk minor children ni, okey, untuk minor ni, atau lantik legal guardian untuk minor children ni. Penjaga. Jadi besok pengurusan dia tak adalah susah. Sebab apa? Pemilikan ni kepada anak yang bawah umur, anak yang bawah 18 tahun ni bermasalah. Okey, bukan hanya buat satu dokumen hibah macam tu je. Perlu buat satu surat ikatan amanah ataupun perlu lantik satu penjaga yang sah. Okey, sebab anak-anak ni kalau kita tinggalkan, kita perlu pastikan 3 perkara. Pertama, dia ada tempat tinggal. Kedua, dia ada siapa nak jaga dia. Ketiga, ada dana yang anak ni nak hidup ni macam mana. Penjaga boleh jaga, tapi nak jaga dia kena duit. Kalau dah duit semuanya beku, okey, tak ada siapa nak urus, banyakkan harta saja, rumah, tanah, emas semua yang ada. Okey, emas mungkin boleh cair lah. Tapi isunya pula sekarang ni, ketelusan dia. Ketelusan untuk nak membahagikan harta emas yang tadi mengikut faraid tadi tu. Itu pun jadi isu dia tu. Banyak isu Macam saya cakap tadi, segala harta milik si mati. Semua kena diuruskan. Okey, ada orang tanya, macam mana Tuan Firdaus? Arwah ni dulu tukang jahit. Arwah ni ada banyak mesin jahit. Jadi tanya saya, macam mana tu? Pusaka ke tu? Pusaka. Mesin jahit tu pusaka. Perlu perbincangan. Siapa yang nak ambil mesin jahit ni? Itu dia punya isu ni sekarang. Jadi sebagai seorang yang kita macam ni, saya bagi tahu, kita yang sihat hari ni, okay, kita dah kerja, kita bina kekayaan kita dah laburkan kekayaan, kita dah laburkan kita punya harta, kita dapat return. Dan jangan lupa untuk buat perancangan untuk pembahagian. Distribution tu macam mana? Pembahagian tu macam mana? Kita kena tahu siapa waris faraid kita yang pertama. Okay? Hari ni kita mesti tahu siapa waris faraid kita. Kalau kita buat survey 1 daripada 10 orang, mungkin 1 orang dia yang tahu siapa waris faraid dia yang tepat. Kebanyakannya orang tak tahu siapa waris faraid dia. Okay? Mesti dia cakap dia ada tahu isteri, ayah, ibu. Okey, tapi bila kita kaji balik, tiba-tiba dalam waris faraid dia ada pula hak adik-beradik. Ada pula hak Baitumal. Wah, parah. Kan? Masa tu baru dia tanya, macam mana tuan, macam mana saya nak selesaikan? Macam mana saya tak nak kasih Baitumal dengan adik-beradik saya ni? Saya tak nak bagi adik-beradik saya. Masa itulah baru dia tersentak. Bila dia tahu siapa. Sebab tu saya mudah ni. Kalau saya jumpa klien-klien saya, kita bukan hanya nak buatkan dokumen. Saya tanya tu siapa waris faraid. Kalau waris faraid dia tak terlampau complicated, okey, tak perlulah nak buat hibah tadi. Okey, kita boleh ikut je. Hanya lantik wasi tadi, buat satu dokumen wasiat. Okey, lantik wasi. Wasi ni boleh terdiri daripada ahli keluarga lah yang terdekat. Okey, ataupun wasi ni boleh dilantik sebagai wasi profesional. Wasi profesional ni daripada syarikat-syarikat amanah. Syarikat trustee banyak syarikat trustee dekat Malaysia ni. Dia pun boleh jadi wasi profesional juga. Tujuan dia bila jadi wasi profesional ni pun bagus juga. Tapi jangan pula bagi wasi profesional ni, okey, kalau anak pun masih bawah umur, berbahaya.
Kalau nak lantik wasi yang profesional ni, kalau anak masih ada anak bawah umur, pastikan 1, 2, 3 tu adalah wasi-wasi individu di kalangan ahli keluarga kita dulu. Jangan terus-terus bagi wasi profesional. Sebab apa? Besok bila peminat bagi anak nak buat peralihan untuk contoh ada hak untuk anak-anak ni, anak masih belum bawah umur, anak tak sampai umur 18 tahun, okey? Sementara nak dialihkan kepada anak ni tadi, wasi dia akan pegang harta ni tadi. Wasi profesional ni. Jadi selama itulah dia akan pegang, dia ada bayaran dia. Jangan sampai pula besok bila anak nak tukar nama, anak ni pula berhutang dengan pihak trustee pula. Anak ni pula berhutang dengan syarikat amanah pula. Sebab tu saya syorkan kepada semua yang mendengar benda kita punya program pada pagi ni, boleh nak lantik wasi profesional tapi kena aware. Okey? Kena aware. Kalau nak lantik wasi profesional yang anak bawah umur ni, pastikan tadi pihak syarikat amanah tadi dibekalkan dengan duit yang cukup tuan-tuan. Kalau nak buat macam tu, standby lah, ambil takaful 1 juta dan buat satu absolute assignment. Okey, kita buat satu absolute assignment, bermakna kalau meninggal je seseorang tu, duit tadi akan terus pergi kepada pihak syarikat amanah tadi. Jadi duit tu biar dia pegang. Kalau dia nak charge pun dia akan ambil on duit tu. Jadi dia boleh ambil duit takaful tadi sebagai dia punya charges dia every year. Anak baru 5 tahun, nak sampai 18 tahun, 13 tahun syarikat amanah pegang. Kalau syarikat amanah tu charge 1%, berapa banyak yang dia charge tu based on market value? Kan tak pening macam tu. Betul. Jadi untuk perancangan ni biar tepat. Dia tak boleh main buat macam tu je. Kena tahu apa hak kita yang sebenarnya. Jangan sampai besok dia menusahkan pula waris-waris kita. Baik, terima kasih tuan-tuan. Okey, kepada anda yang live bersama dengan saya ni, actually kita dah ke udara lebih kurang dalam 50 minit jugalah. Tolong share kan, tekan klik dekat button bawah tu, tekan share kepada dalam wall anda, dekat juga Facebook group, dan juga tekan link tu dan share kepada WhatsApp group lah, supaya orang tahu tentang betapa pentingnya kita sebagai seorang manusia yang hidup ni. Kita sebenarnya kita mengejar harta, kita mengejar wang ringgit, anak, pinak, tapi kita terlupa satu benda, iaitu macam mana pula apabila kita tak ada satu hari nanti, macam mana harta kita, cara bagaimana untuk menguruskan harta ni, kita kekurangan ilmu tentang dia. Okey, sebenarnya kalau kita nak tanyalah pada Tuan Firdaus sendiri kan, documentation ni dia ada charge ke ataupun macam mana? Okey Tuan Safar, sebenarnya hari ni untuk documentation ni sebenarnya, kalau contoh saya bagi tahu lah macam wasiat ni sebenarnya. Wasiat ni sebenarnya kalau kita nak buat sendiri pun boleh. Okey. Kita buat satu catatan. Okey, ada tarikh, ada saksi, lepas tu matikan stamp dia. Pun dah boleh dah. Tapi contohlah hari ni kita dah lantik, okey, dalam wasiat kita pun kita dah letakkan kita punya wasi. Okey. Kadang-kadang documentation ni kadang-kadang hilang. Okey, dia hilang. Lepas tu pula yang pembuat wasiat tadi pun meninggal, wasi tadi pun meninggal. Pembuat wasiat dengan wasi pun wasi pun meninggal. Wasi pun meninggal. Allah. Wasi ni pula di kalangan ahli keluarga lah. Jadi saya nak tanya, wasi yang tak meninggal ni wasi apa? Wasi yang tak meninggal ni adalah syarikat amanah lah. Okey. Syarikat amanah dia susah nak meninggal. Betul. Okay, sebab tu dia nama dia satu badan, dia adalah syarikat, dia berhad. Okey, dia susah nak meninggal lah. Jadi bagus juga kalau kita letak contohlah, saya bagi tahu. Contohlah, okey, kita tahu waris warat kita ni, contoh anak-anak yang muda atas 18 tahun. Jadi tak salah kalau kita berlantik wasi tunggal tu adalah wasi profesional. Wasi dari syarikat amanah. Okey, jadi kita lantik dia sebagai pentadbir besok. Besok kalau meninggal, jadi dia yang akan uruskan daripada A to Z. Okey, dia yang akan buat carian. Maksudnya syarikat amanah ni dia dah ada melantik lah. Dia dah ada panel-panel lawyer dia. Peguam-peguam yang bertauliah yang menguruskan estate planning ni. Okey, so di sini bila kata contoh tadi meninggal dia satu orang tadi, kita hanya maklum kepada syarikat trustee ni tadi, jadi dia akan mulakan kerja dia.
Memulakan kerja dia maksudnya lawyer tadi dia akan hubungi siapa panel lawyer dia. Okey, panel lawyer tadi akan berhubung dengan waris. Okey, dia akan bacakan wasiat contoh. Okey, lepas tu dia akan minta kalau ada apa kita sediakan dokumen-dokumen apa harta-harta si mati ni siapa. Okey, nanti dia akan berhubung juga. Okey, sebab lawyer ni tadi akan buat carian, okey, akan buat carian. Okey, mungkin ada tanah-tanah yang waris tak tahu kan kadang-kadang kan. Jadi geran pun tak ada. Jadi lawyer ni tak akan buat carian. Okey, bila dia buat pengurusan, dia buat permohonan, okey. Harta-harta yang kalau atas 2 juta ni akan pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil lah. Okey, kalau harta yang bawah 2 juta ni, okey, kita hanya buat permohonan dekat pusaka kecil. So bagi individu-individu yang banyak-banyak harta ni ini saya nak pesan. Okey, banyak rumah, banyak tanah. Okey. Harta tuan-tuan kalau melebihi 2 juta ke atas, sebaik-baiknya buatlah wasiat. Sebab apa bila wasiat, okey, kita ada Akta Probate 1959 Akta Probate ni bila kita dah buat wasiat, okey, kita hanya dapatkan probate saja. Anak dapat probate ni seawal 3 bulan dah boleh dapat sebenarnya. Probate ni adalah pentadbir untuk unlockkan duit-duit yang berku dalam akaun tu. Tapi kalau tak ada buat kalau tak ada buat wasiat, dia kena dapatkan LA, Letter of Administration, surat kuasa mentadbir. Yang ni pula ambil masa pula sebab apa? Harta yang lebih daripada harta alih yang lebih pada 50,000 kena cari guarantor pula. Kalau tak ada buat wasiat. Harta ada 2 juta. Nak cari guarantor pula Tuan Safar. Yang harta dia sama dengan harta orang mati ni. Pula. Siapa pula nak jadi guarantor? Betul. Boleh buat pengecualian. Boleh buat permohonan dekat mahkamah. Tapi terpulang kepada hakim untuk sama ada nak mengecualikan guarantor ni ataupun tidak. Tu saya kata benda-benda ni yang akan melambatkan proses-proses tadi. Okey, yang melambatkan proses-proses tadi, yang buatkan jadi akaun masih beku. Okey, akaun duit dalam akaun simpanan, akaun dalam current account masih beku. Okey, yang lain-lain tu kalau contoh hibah tadi tu pun bolehlah, tapi itu adalah pembahagian. Okey, pembahagian yang bila bagi hibah tadi contoh macam KWSP ada buat instrumen hibah. Maafkan saya. ASB ada buat instrumen hibah. Okey, tapi ada bayaran, ada charges dia untuk buat duit bila waris nak withdraw duit tu, okey, dia kena ada charges. Tabung haji pun ada buat hibah. Okey, tapi ada juga charges dia nak untuk withdraw tu duit tu besok. So yang tak ada charges apa? Yang tak ada charges takaful je, tuan apa? Okey? Ambil takaful, buat hibah. Betul? Tak ada charges. Boleh bagi duit pada waris. Jadi kelangsungan hidup tadi tu, waris boleh teruskan. Tadi yang saya nak highlight tadi tu, golongan-golongan yang banyak harta ni. Golongan-golongan yang banyak harta ni, sebaik-baiknya, kenapa saya kena buat wasiat? Buat wasiat tak ada masalah. Buat wasiat, lantik wasi. Okey? Buat lantik wasi. Okey, kalau kita banyak syarikat amanah kat Malaysia ni, kalau tak nak buat sendiri pun tak boleh, pakai syarikat amanah. Banyak syarikat amanah ni yang buat penulisan wasiat ni. Peguam-peguam pun ada buat penulisan wasiat. Kalau tak nak buat lifetime custody pun, kita buat dan kita simpan sendiri. Dan wasiat tadi boleh digunakan lah. Okey, sebenarnya wasiat tadi digunakan untuk melantik wasiat. Tapi kalau dalam wasiat tadi ada buat dimasukkan dalam dokumen wasiat tadi tu ada apa untuk harta sepencarian, contoh ada buat pelantikan penjaga untuk anak bawah umur. Semua ni boleh terkandung dalam dokumen wasiat tadi tu. Okey. So ini antara elemen-elemen yang ada lah untuk wasiat. Dan mungkin ada buat ni ada kita sebagai yang hidup ni kita nak buat apa? Nak buat wasiat sedekah 1/3 nak kepada bukan waris, kita nak buat sedekah kita. Nak bagi harta pada bukan waris. Contoh anak angkat. Okey, ada anak angkat tak ada hak dalam pewarisan. Kalau tak nak buat hibah, boleh bagi 1/3 daripada harta bagi kepada anak angkat ni, tapi dengan syarat buat wasiat. Okey? Lepas tu contoh nak buat sedekah. Kalau saya meninggal, saya nak 1/3 daripada harta saya ni diinfakkan kepada masjid ni, kepada NGO ni. Tapi perlu bertulis. Dimasukkan dalam dokumen wasiat. Untuk wasiat 1/3 ni tak boleh dibantah. Kena ikut. Yang ni kena ikut, yang ni kena dilaksanakan. 2/3 lagi, yang tu boleh ikut faraid. Kalau tak nak ikut wasiat, kena ikut faraid. Satu orang tak setuju, dia buat. Okey, kena ikut faraid lah urusan dia. Baik, itu tu apa? Okey, sebagai seorang konsultan kalau kita dengar tentang wabak
pandemik ni, kita wabak pusaka ni macam dah terlampau severe. So apa tanggungjawab kita sebagai seorang seorang apa? Kita tengok kat sini seorang perunding, perunding pewarisan. Silakan. Tanggungjawab kita lah. Baik, tujuannya perunding pewarisan ni adalah untuk menyampaikan. Kita nak menyampaikan kepada masyarakat. Okey, kita nak menyampaikan kepada masyarakat supaya mereka faham, okey, macam mana nak uruskan harta. Macam mana dia nak buat satu dokumen pewarisan yang memudahkan waris akan datang. Kita buat satu dokumen pewarisan yang dibekalkan dengan dana, okey, macam dana takaful tadi, yang memudahkan waris supaya mereka tak terbeban dengan fee-fee yang akan mereka bayar akan datang. Okey, kalau melibatkan harta yang lebih 2 juta, dah pasti kena pakai peguam. Ada fee yang dikenakan oleh peguam. Okey, kalau tak nak buat pembahagian ikut faraid, nak ikut bahagi sama rata ataupun nak lepas hak, ada pula kos turun milik dan kos pindah milik pula kat situ. Okey, stamp duty. Okey, yang tu perlu duit-duit yang perlu di kita kena sediakan. Okey, kita kena sediakan kepada waris kita. Okey, bagi supaya mereka mudah nak uruskan, sebab isunya sekarang banyak harta yang tak diuruskan sebab waris tak ada duit. Dah dapat perintah pembahagian, nak bayar stamp duty tak ada duit. Jadi selama itulah harta tadi tu, harta rumah, harta tanah tu masih lagi nama orang mati. Padahal perintah pembahagian dah dapat dah. Masalah waris tak ada duit pula nak settle stamp duty. Bermasalah pula. Kalau 1 juta tu kos lebih kurang, kalau nak tak nak ikut faraid tu, nak bagi contoh, waris faraid ni isteri, ada anak lelaki seorang, ada anak perempuan seorang. Lepas tu ibu cakap tak apa, yang ni bagi yang rumah ni bagi ibu, yang anak ni bagi anak, yang ikut tak nak ikut faraid, maksudnya ikut pembahagian, ikut muafakat masing-masing. Okey, saya bagi contoh, kalau macam tu, contoh dalam 1 juta tu kos dia lebih kurang dalam 37,000 lah lebih kurang. Itu stamp duty. So kalau 2 juta tu lebih kurang kos dia, okey, lebih kurang dalam 70,000 lebih lah. Ya, ini antara kos turun milik dengan pindah bilik. Kos turun milik ni murah je, stamp duty dia RM10 je. Okey, tapi kos pindah bilik itu yang mahal sebab dia tak ikut pembahagian secara faraid. Okey, dia nak bahagi ikut muafakat maksudnya kan. Ini kos-kos yang ada lah. Standby lah duit ni. Jangan hari ni hidup hanya tahu cari harta, rumah, tanah banyak-banyak. Lepas tu tak ada sediakan satu. Kalau kita tengok takaful dia pun tak sama dengan jumlah harta yang dia ada. Kan? Kalau kita tengok sekarang harta dekat 4 juta, 5 juta, takaful apa? Okey, takaful kalau meninggal berapa? 20,000 je tuan sahabat. Kalau kita cek balik. Ini yang biasa berlaku kalau saya jumpa klien-klien saya. Okey, medical card dia ada sekarang ni. Yang limit 2 juta, 3 juta. Tapi bila meninggal apa guna medical card? Kita nakkan tadi duit yang kita nak bagi secara ni, yang nak mudahkan waris. Instrumen dia secara hibah tadi tu. Ambil life takaful hayat, instrumen dia secara hibah. Kalau boleh biar sama harta yang kita ada, sama lagi dengan takaful yang kita ada tu. Kalau harta kita 5 juta, biar takaful pun 5 juta. Tapi nak ambil takaful ni bukannya kena bayar 5 juta pun. Kan? Kita buatlah pelan-pelan, kita asingkan duit kita setiap bulan untuk kita nak dapatkan satu aset yang 5 juta tu. Contoh kalau 5 juta tu kena bayar katakan sebulan 2,500. Contohlah. Okey. Walaupun dalam 2 tahun baru bayar 5,000, kalau meninggal dapat 5 juta pada waris. Betul. Kalau rasa risau sangat dengan duit pembahasan tadi tu, risau disalahgunakan, kita boleh buat melalui amanah takaful. Lantik satu syarikat amanah. Trustee, syarikat trustee. Okey? Untuk kita buat absolute assignment, duit 5 juta tadi tu akan diuruskan oleh syarikat trustee ni supaya tak disalahgunakan. Jadi kita boleh allocate lah. Okey, nak bagi siapa, nak bagi sekian-sekian, nak bagi secara bulanan ke apa, semua boleh. Ini perancangan. Kena tengok dua-dua segmen ni. Sebab apa? Harta tadi tu perlu diurus. Bila perlu urus, perlu kos. Jadi tak salah kalau hari ini saya syorkan kepada semua, asingkan sikit dalam duit dalam simpanan tadi tu untuk bina satu lagi aset melalui takaful tadi. Biar ada dua-dua. Jadi cantik. Yang ni mudah cair. Harta yang ada ni susah cair sikit sebab kena masuk bicara. Okey. Yang ni boleh bagi terus. Mudah cair dan boleh bagi terus. Harta takaful ni tadi. Dua-dua sama harta. Aset takaful dan aset yang tuan-tuan bina sekarang. Ini selalu saya bagi advice kepada klien. Bila kita balance benda ni.
Jangan dia berat ke sebelah harta je. Okey, tapi bila cek balik, benda yang paling mudah nak cair. So, siapa bagi saya tu satu cara. Macam mana kita nak buatkan hari ni 2,500 boleh jadi 5 juta besok pagi? Tak ada, rasanya tak ada dalam kepala saya lah selain daripada kita buat sendiri takaful tu. Ini yang kita nak sampaikan kepada semua. Kalau boleh, buat dokumen pewarisan. Pastikan bila buat dokumen pewarisan, buat dokumen wasiat ke dokumen hibah, pastikan dibekalkan dengan satu takaful. Okay. Kalau boleh, kita bekalkan takaful tadi. Kalau ambil syarikat amanah tadi, kita buat absolute assignment terus. Biar dana takaful ni biar masuk terus kepada syarikat amanah tadi untuk dia menggunakan duit ni untuk kos pentadbiran harta tadi. Kalau tak ada duit, kalau tak ada takaful, pastikan standby duit. Standby duit yang mudah cair. Kalau semua duit letak dalam account bank, semua letak dalam stock market, main saham, ini semua freeze. Tuan Sabah. Betul. Ini semua beku. Macam mana nak urus? Itu isu ni sekarang yang kita kena ambil tahulah hal. Okey, Tuan Safah, itu saja. Okey, kita dah live selama 1 jam, alhamdulillah. Mungkin kata terakhir daripada Tuan Firdaus, minit 2. Okey, saya nasihatkanlah ya. Saya nasihatkan, ini pesanan sebab hari-hari saya dapat banyak kes tentang hal pusaka ni. Banyak sangat saya dapat. Bila saya bangun tidur dekat handphone saya penuh. Okey, ada yang tag saya pukul 3 pagi pun tanya. Pukul 3 pagi pun ada WhatsApp saya. Macam mana nak uruskan ni. Saya harap macam inilah tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan dah cari hari ni, kalau boleh kita nakkan dia bermanfaat untuk anak cucu kita. Okey? Jangan harta yang ditinggalkan ni dia jadi pusaka, lepas tu jadi puaka, lepas tu jadi saka. Okey? Jadi biar kita rancang elok-elok. Kita rancang baik-baik. Harta yang dah dicari ni, kita buat dokumen betul-betul, buat baik-baik. Okey, jangan main shock kita je. Tanya orang, kalau tak tahu tanya. Kalau tak tahu tanya orang pakar. Macam kami. Macam kami ni memang buat benda ni, memang uruskan benda-benda macam ni. Tanya. Jangan suka-suka je kan. Sekarang ni kan banyak orang main Google je kan. Kan Tuan Safar? Jadi, kalau boleh jumpa, lantik satu pakar, bagi advice. Banyak kat luar tu perunding pewarisan. Boleh minta advice mereka macam mana nak buat benda ni. Perlu ke saya buat sendiri ataupun perlu ke saya lantik seorang pakar benda ni. Minta advice daripada mereka. InsyaAllah diorang ni semuanya ada capability untuk menasihatkan benda ni. Sebab semuanya berdaftar dekat luar sana ni. Bukan orang cakap sembrono je boleh jadi perunding-perunding warisan ni. Semuanya ada capability, ada tauliah untuk membuat perancangan harta ni. Baik, itu saja Tuan Safar. Terima kasih. Alright, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Firdaus, seorang perunding dokumen dan juga pewarisan. Perunding pewarisan. Okey, so kita nak jumpa minggu depan pula. Kita punya topik, Tuan Firdaus. Ada terfikir dah ke? Minggu depan topik dia saya belum fikir lagi sebenarnya. Okey, tak apa. Kita tunggu dulu. Nanti kita akan notify anda semua. Alright. So, terima kasih kepada anda semua yang melihat live kami. InsyaAllah kita akan buat regularly, seminggu sekali pada hari Rabu pukul 11 malam. Jangan lupa tekan notification tu dalam Safa VID. So, kita jumpa lain kali pula insyaAllah minggu depan. So, itu saja pada tengah hari ini, saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.